Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya lupa nak pakai mic lah. Sekejap Alright. Okey. Seperti biasa ke? Baru 2 minggu kan kita jumpa kan? Okey. Ini adalah subjek kita hari ini, PJK. Tingkatan 1, minggu ketiga. Tu tarikh dia ialah 31 bulan 1 hingga 1 bulan 2 untuk kelas 1 Al-Farabi, 1 Al-Ghazali dan 1 Ibnu Qayyim. Okey, saya dah buat slide ni untuk awak, semoga faham. Okey, ni lagi sekali nama saya Cikgu Nurizan binti Abdul Latif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing. Ke ada yang bukan daripada SMK Mersing ni? Ada? Okey. Untuk halwa telinga awak, itu adalah masa saya panjat saya MTB lah, mountain bike di Bukit Pedoman. 2 kali percubaan baru saya boleh sampai ke atas. Tinggi jugalah bukitnya. Itu adalah intro untuk senaman aerobik kecergasan. Apa tu? Hari ni topik kita hari ni ialah kecergasan. Cikgu dah sebut tadi, tapi tak formal. Tajuk kecil dia ialah senaman kapasiti aerobik. Hari ni ini adalah dia punya standard kandungan untuk hari ni, iaitu 3.1 senaman kapasiti aerobik, yang mana melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Kalau kita di Padang, kita akan buat melakukan senaman. Tapi sebab kita kat rumah masing-masing, kita akan buat cara lain. Jangan risau. Ke awak nak buat? Yang seterusnya, ini yang perlu awak dapat hari ni. Standard pembelajaran yang perlu awak dapat hari ni. Tadi 3.1 ialah standard kandungan. Ini adalah standard pembelajaran awak hari ni, ialah 3.11. Mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum diri sendiri untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Dalam buku teks awak boleh rujuk muka surat 105. Muka surat 105 dan 106 kalau ada buku teks. Kalau tak ada, tak apa, tengok slide cikgu je. Cikgu kena rujuk buku teks juga. Apa ni yang seterusnya? Definisi kapasiti aerobik. Apa ni kapasiti aerobik, cikgu? Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar lah, kita nak dengarkan awak. Dengarkanlah. Definisi dia. Definisi ni ialah maksud kapasiti aerobik.
Kapasiti aerobik ialah keupayaan individu. Keupayaan individu. Individu siapa? Saya, awak, nenek, ayah, atuk, individu lah tu. Adik, kakak. Okey, untuk kekal melakukan suatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam satu tempoh masa. Okey. Okey, individu yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang baik, sekiranya awak atau saya atau adik awak atau abang awak ada tahap kapasiti aerobik yang bagus, yang baik, okey, dia mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum dia lesu. Okey, kalau setengah kita ataupun saya ataupun awak, sekali awak dah pergi sekolah daripada pukul 7.30 sampai pukul 2. Okey, awak balik rumah, awak dah penat, ataupun istilah lain awak dah lepak kat rumah, tak boleh buat apa-apa, dah baring nak tengok telefon je, kan? Betul tak? Okey, tapi sekiranya awak ada kapasiti aerobik yang baik, kandungan oksigen dalam badan awak yang baik, okey, awak boleh buat aktiviti tu lama. Lama tu maksudnya macam mana? Awak dah balik sekolah daripada pukul 7.30, awak dah pergi sekolah 7.30 sampai pukul 2. Ada tu sampai pukul 3. Okey, awak balik rumah, awak masih lagi ada tenaga untuk buat aktiviti lain. Contoh petang tu awak nak pergi main bola sepak. Awak ada game bola sepak, kan? Awak pergi pula main bola sepak. Okey? Balik rumah, tiba-tiba mak awak sakit kepala, minta tolong awak pergi beli ubat. Awak masih lagi boleh pergi kedai. Ataupun tiba-tiba je ayah awak minta awak bawa dia ke hospital. Kalau awak ada lesen lah, tapi tingkatan 1 belum ada lesen, Okey, contoh. Ini contoh, cikgu bagi contoh. Tiba-tiba, apa cikgu ni? Kita baru tingkatan 1, motor pun tak pandai. Ya, cikgu bagi contoh. Okey, jadi ayah awak minta awak bawa pergi ke klinik sebab ayah awak demam, tak boleh nak buat apa. Okey, awak masih lagi boleh papa ayah awak, papa pimpin dia, ataupun gendong dia untuk bawa ke hospital, tanpa ada rasa lesu. Malam tu awak boleh tolong pula mak awak basuh pinggan, menyapu, mesin kain, sidai kain. Okey? Jadi itu adalah tahap kapasiti aerobik yang sangat baik, terbaik, bagus. Okey, antara aktiviti. Okey, ada contoh aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik. Okey. Iaitu apa tu? Berjoging dan senam aerobik. Ada lagi aktiviti lain, bukannya 2 ni je, bukan 2 tu je, Ada lagi aktiviti lain yang banyak. Berbasikal, berkayak. Nanti kita akan jumpa lagi. Okey, sekarang ni kita hanya tengok kepada definisi. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 106 hingga 105 hingga 106. Tapi kalau awak tak ada buku teks, tak apa, cikgu tak paksa pun. Kalau awak boleh download online, awak download. Kalau tak boleh, tak apa, follow yang cikgu punya je. Kenapa tak bergerak ni? Ayah lama sangat ke? Aduh. Dia jadilah macam mana ni? Cikgu tak reti ni. Mana nombor 3? Tak keluar nombor 3. Macam mana? Hello? Tak bergerak. Kenapa berlaku macam ni pula? Aduh. Okey, itu undo. Kenapa Wak? Dia jadi macam ni, Wak? Siapa boleh tolong saya? Ada masalah ni. Okey. Finasi, okey. Maaf ya, gangguan sebentar.
Okey. Masih tak dapat ni. Cikgu tak tahu kenapa. Cikgu buat elok je. Lain ke? Cikgu nak kena tukar line dulu ke? Sekejap cikgu tukar line sekejap. Oh gitu lah. Cikgunya kurang mahir buat gini. Okey lah, kita sambung. Dah dapat dah. Sorry. Okey, capacity aerobic ni tadi kat mana dah kita? Okey, yang ada capacity aerobic yang baik kan? Okey, yang ketiga, latihan aerobik ialah berkaitan dengan keupayaan kardiovaskular. Ni kardiovaskular awak ialah jantung. Dia berkait rapat dengan awak punya jantung awak. Okey. Dia kena gitu. Okey. Latihan capacity aerobic ialah dia menggunakan prinsip latihan fit. Okey, latihan yang menggunakan konsep fit. Kejap lagi kita tengok fit tu apa. Boleh Okey. Dia lagi semua tu. Dia jadi lagi. Okey. Prinsip fit. Okey, kat sini pula. Okey. Prinsip fit. Apa itu prinsip fit? Okey. F ialah frekuensi ataupun kekerapan. Berapa kerap awak buat latihan. Okey. Contoh bukan contoh ni. Apa ni? Okey, anda digalakkan bersenam sekurang-kurangnya 5 kali. 5 kali, Wak. 5 kali seminggu, seperti berjalan laju, berjoging, berenang dan senam aerobik. Aktiviti apa yang paling senang sekali awak buat? Berjalan laju, berjoging, berenang pun boleh. Boleh ke sekarang? Mesti sekarang. Okey, sekarang. Bahasa Kelantan keluar, sorry Okey. Berjalan lajulah, senang. Awak keliling rumah awak tu je. Okey, boleh 5 round, 5 pusingan. Okey, disarankan, digalakkan 5 kali seminggu. Seminggu kita ada berapa hari? Seminggu kita ada 7 hari. Awak digalakkan bersenam 5 hari. Bayangkan betapa pentingnya kapasiti aerobik ni kepada badan awak. Okey, kita tengok I. Apa itu I? Okey, I ialah intensity. Apa ni cikgu ni? Intensity pula. Tadi frekuensi nak sebut pun susah. Okey, intensity bermaksud tahap kesukaran melakukan aktiviti awak. Macam contoh bebanan lah yang awak buat Semakin tinggi intensiti latihan, semakin tinggi denyutan nadi dan degupan jantung awak. Okey? Maksudnya kat sini lagi tinggi awak buat, lagi tinggi tahap kesukaran ataupun intensiti aktiviti fizikal awak, semakin tinggilah intensiti latihan awak, semakin tinggilah denyutan nadi dan degupan jantung awak. Okey, macam mana awak nak tahu kesukaran aktiviti awak tu? Biasa awak jalan laju kan? Okey, keliling rumah. Biasa. Okey, dah seminggu awak buat macam tu. Rasa macam tak mencabarlah kan? Ada setengah orang dia macam tu. Tak mencabarlah. Okey, saya nak buat yang lagi up sikit. Contoh up sikit. Kat mana nak up dia? Okey, saya nak bagi sukar sikit. Contoh. Okey, awak pun buatlah palang kayu kan. Kat rumah ada batang-batang kayu panjang-panjang yang
pokok kayu rumah awak tumbang, pokok mangga ke apa ke kan. Okey, jadi saya nak tambah cabaran sikit. Cabaran. Okey, awak pun susunlah kayu tu satu satu satu. Okey, awak susun untuk menambahkan kesukaran. Jadi awak jalan laju, kemudian awak kena langkah kayu. Jalan laju kena langkah kayu. Jadi kat situ ada cabaran. Okey, dah seminggu awak buat macam tu, awak rasa macam bosan dah. Tak mencabarlah langkah kayu ni. Contoh, awak nak buat apa pula? Awak nak buat lubang pula, nak gali lubang. Contoh kan, gali lubang. Jalan, lompat lubang. Jalan, lompat lubang. Contoh, lompat. Bukan lompat. Aduh. Okey. Jadi, awak dah tambahkan tahap kesukaran tu. Intensity tu sikit. Lama-lama, awak dah bosan dah. Lompat lubang dah. Langkah kayu dah. Tak mencabar dah ni. Apa lagi mencabar? Contoh, saya nak pergi panjat Bukit Mawar lah pula. Contoh. Okey, jadi awak pun pergi panjat Bukit Mawar. Dah seminggu, 2 minggu duk panjat. Kan? Maksud bosan lah. Nak buat lain lagi lah. Nak tambah lagi kesukaran awak. Nak mencabar lagi kan? Apa awak nak buat? Aku nak pergi panjat Gunung Arung pula. Contoh. Jadi, awak pergi pula panjat Gunung Arung. Jadi, kesukaran yang awak buat tu adalah intensity. Semakin tinggi kesukaran, semakin tinggi denyutan nadi awak. Awak boleh rasa jantung dan nadi awak. Mesti kita akan rasa duk laju kan. Degupan tu laju. Okey. Seterusnya, kenapa pula dia macam tu? Alamak. Hilang lagi. Oh, dia kena lupa gini kan. Lupa lah. Hai. Okey. Time. T yang kedua. Aduh, kenapa saya tiba-tiba blur? Okey, T yang kedua. Okey, T yang kedua. Okey, dalam buku teks awak pun awak boleh tengok kalau ada. Kalau tak ada, tak apa ni. Yang colourful ni, yang cantik-cantik ni. Kalau tak ada, tak apa. Ikut yang cikgu punya ni lah. Cikgu pun ambil daripada buku teks online juga. Okey. T. Masa. Kenapa dengan masa, cikgu? Okey. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti fizikal. Okey, dilakukan sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit. Kalau awak nak berjalan laju, jalanlah dalam masa 30 hingga 1 jam. Tak kira lah awak dapat berapa pusingan, tapi 30 hingga 60 minit. 60 minit tu bersamaan dengan 1 jam. Ingat tu. Kuklah awak kata, cikgu kata 60 minit. Mak awak kata 1 jam. Cikgu kata 60 minit. Tak. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Sama je. Okey. Kemudian, type D. Yang kedua ialah type ataupun jenis-jenis aktiviti yang berbeza memberi. Alamak, tak nampak pula. Kat mana nak letak ni? Atas pula. Okey, memberi kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. Okey, awak komponen kecergasan ni nak masuk situ pula. Cikgu ni satu-satu. Okey, bukan dia sebab dia memang berkait. Okey, dia memang berkait. Dia ada beberapa tahap kecergasan fizikal ni. Ada kelenturan, ada alamak, saya lupa. Ada flexibility. Flexibility kelenturan lah. Ada daya tahan otot, ada komposisi badan, ada dalam kuteks awak ada muka surat 118. Ini saya rujuk kuteks Okey, kekuatan otot, daya tahan otot, tu ada semua. Okey. Jadi awak nak diri awak nak latih diri awak tu untuk apa? Contoh untuk aerobik. Kalau untuk aerobik, jadi awak kena buat senaman yang macam jogging, berbasikal, berkayak, berkayuh. Okey. Kalau awak nak buat kelenturan, awak kena buat gimnastik lah. Gitu. Gimnastik, cikgu. Okey, iyalah, gitulah. Kena buat kelenturan. Macam awak buat ujian segak, yang awak buat, apa dia panggil? Yang awak tolak tu, bahan tu. Apa nama dia? Alamak, saya dah lupa, dah blur.
Apa nama dia? Alamak, kejap saya tengok buku teks. Alamak, lupa. Lupa. Jangkauan melunjur. Masya Allah, subhanallah, kenapa ni? Okey, jangkauan melunjur. Okey, itu adalah komponen-komponen kecergasan lah. Okey, next. Apa lagi yang ada? Okey, definisi aerobik. Okey, aerobik ni ialah senaman yang memerlukan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Dia memang perlukan oksigen untuk hasilkan tenaga. Okey, intensiti adalah rendah dan masa dijalankan adalah lama atau panjang. Intensiti dia rendahnya lah, ialah jogging, jalan, kan? Kayak basikal, rendah lah tu. Okey, adalah lama atau panjang. Okey, yang ni kita masuk istilah sains sukan, EMK sikit lah. EMK, elemen merentas kurikulum. Okey, ATP atau tenaga yang dihasilkan ialah 38 mol per 1 mol glukosa. Yang bermaksud, apa tu mol-mol tu cikgu? Okey, maksud menghasilkan tenaga yang banyak. Ia menghasilkan tenaga banyak sebab dia panjang kan, aktiviti yang kita buat tu panjang. Okey, kemudian dia tidak menghasilkan asid laktik. Yang ni awak sebenarnya tak perlu nak detail, tapi cikgu masukkan sikitlah istilah-istilah sains sukan. Okey. Kemudian contoh aktiviti dia tu jogging yang cikgu sebut tadi lah. Jogging, berenang, senam aerobik, berbasikal, berkayak dan lain-lain lagi. Seterusnya. Yang ni kita suka buat kan? Kayu. Makan. Kan? Bukan saya pun samalah. Awak tak tahulah. Tak cikgu, saya memang semangat kental jitu cikgu. Yelah. Cikgu lah tu gitu tu. Okey. Ada masih bersama saya tak? Takut macam ni. Kan? Kau boleh kira you all ni. Okey. Kita pergi slide yang seterusnya. Kenapa dia kesini lagi semula? Sensitif betul. Okey, kadar nadi rehat. Yang ni awak kena buat. Cikgu nak suruh buat. Apa cikgu kadar nadi rehat? Nantilah sama lah. Cikgu beritahu lah ni. Kadar nadi rehat. Okey, kadar nadi rehat ni ialah kadar nadi rehat ialah denyutan nadi yang diambil semasa rehat. Semasa awak rehat, awak duduk. Menengok dia. Gitu ke? Rehat kan? Saya rehat cikgu, saya tengah rehat ni. Rehat. Ambil lah kadar nadi. Tak, kayak gitu. Okey, kadar nadi rehat ni ia memang diambil semasa rehat. Okey, tetapi untuk dapatkan yang tepat, untuk awak dapatkan denyutan nadi awak tu yang tepat. Okey, ia perlu diambil pada waktu pagi. Bila pagi tu? Banyak pagi cikgu. Okey, pagi sewaktu awak bangun daripada tidur yang nyenyak. Kenapa cikgu kata tidur yang nyenyak? Sebab saya takut awak tidur tu mimpi dikejar anjing, mimpi jatuh bukit, mimpi dikejar hantu pocong. Okey, apabila awak tidur tak nyenyak, nadi awak tu mempengaruhi. Awak mimpi, contoh awak tidur mimpi awak kena kejar anjing. Lepas tu awak tersedar. Lepas tu kalau time tu awak ambil kadar nadi awak, memang tak valid sebab dia tinggi. Okey, sebab jantung awak bekerja dengan kuat sebab awak terkejut. Lari kan, kena kejar anjing. Jadi lajulah jantung awak. Betul tak? Okey. Jadi awak kena ambil semasa awak tidur nyenyak. Tapi hari ni tak ada pun, kita tak buat macam tu. Okey, sekarang ni sekarang dah 10 minit belum kita duduk kat sini. Rasa macam dah kan? Okey. Jadi sebab kita dah duduk depan ni, duduk diam, tak bergerak kan? Awak pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini. Tak kan? Okey. Cuba awak macam mana nak cuba? Sebab cikgu tak cakap lagi. Okey, semula. Surprise. Okey. Jadi, yang ketiga. Okey, dapatkan bacaan
beberapa hari secara berturut-turut selama 60 saat. Okey, untuk dapat yang tepat, awak kena buat dalam 3 hari ataupun 4 hari berturut-turut. Tidur yang nyenyak. Baru awak boleh ambil. Okey, selama 60 saat. 60 saat bersama dengan 1 minit. Ui, kita belajar matematik pula. Elemen merentas kurikulum. Okey. Yang seterusnya, terdapat 2 tempat. Dua tempat untuk mendapatkan kadar nadi dengan menggunakan 2 jari. Amaran keras, jangan guna ibu jari untuk ambil nadi awak. Sebab ibu jari ni awak letak sini pun berdenyut, awak letak sini pun denyut, awak letak sini pun denyut. Okey. Jadi guna 2 jari ni, 2 jari awak ni. Jari hantu dengan jari telunjuk. Okey. Kat mana tempat dia tu cikgu? Cepatlah. Okey, sabar. Okey. Ni dia. Radial. Apa tu radial? Radial. Terpulang pada awak lah nak sebut macam mana. Okey, sebab kita ajar PJ. Radial. Okey. Radian adalah di pergelangan tangan awak. Cuba buat. Cuba rasa. Rasa tak nadi awak? Rasa tak? Bukan ni ini dengar. Rasa. Rasa tak? Rasa tak? Cikgu tak jumpa lah. Kesiannya. Kenapa tak jumpa? Cuba letak elok. Okay. Feel apa? Cuba. Ada? Okay? Cuba. Itu pergelangan tangan. Kalau tak jumpa juga, cikgu, saya ni memang dah dua-dua dah. Saya dah suruh doktor check pun tak jumpa. Allah. Okay? Ada lagi satu tempat yang boleh awak buat. Ni. Karotik di leher awak. Okay? Cuba letak. Cuba cari denyutan kat mana? Mana cikgu? Kat sini ke? Bukan. Sini. Area sini saja. Tak. Jumpa. Okey, kalau jumpa bagi emoji respon sikit. Okey. Cikgu saya tak tahulah ni. Okey, cikgu bagi gambar pula kat orang. Semua tak tahu. Okey. Itu dia. Ni gambar. The radial pulse is felt on the wrist just under the thumb. Ni under the thumb. Kat bawah kita punya ni jari. Okey. Boleh? Cuba lagi sekali. Boleh tak? Jumpa tak? Berapa kali okey lah. Banyak betul okey cikgu ni. Jumpa? Okey. Itu adalah pergelangan tangan. Okey lagi. Next. Okey, next pula. Ni bahagian leher. Okey, gambar ni cikgu ambil daripada Google tau. Banyak gambar kat Google yang boleh awak cari. Bukannya cari gambar-gambar yang tak berfaedah, kan? Okey. Sorry. Seterusnya kadar nadi maksimum. Okey, apa tu kadar nadi maksimum? Ni mesti boleh tahu kadar nadi maksimum. Okey. Kadar nadi maksimum ialah kadar denyutan nadi bagi seseorang. Kadar denyutan nadi maksimum, maksudnya yang paling tinggi gitulah. Okey, dia ada formula dia tau. Mana? Buku teks awak ni di muka surat 106 kalau ada. Okey. Mana? Denyutan nadi maksimum. Okey, dia ada formula dia. Formula macam matematik. Okey, kita belajar matematik pula. EMK, elemen merentas kurikulum. Kurikulum. Itu formula dia. 220 ni ada sikit. 220 ni formula dia. Awak tak boleh nak saya nak ubah lah, saya nak buat 300. Tak boleh. Memang dah dia punya apa nama tu? Dia punya formula. Okey, 220 tolak dengan umur awak. Umur awak berapa?
Umur awak ialah 13. Jadi awak buatlah. Buat sikit macam ni. Cikgu buat tadi. Ini cikgu punya. Tak payah tulis besar macam saya ni. Awak tulis kecil je dalam buku awak tu. Okey, kadar nadi maksimum sama dengan 220 tolak dengan umur awak 13. Saya 42 contoh. Okey, kadar nadi maksimum ialah 178. Itu saya punya. Awak buat macam saya. Tapi dalam buku awak bukan ada kertas. Saya ni besar sebab nak tunjuk kat awak. Okey. Itu adalah formula untuk kadar nadi maksimum. Okey. Boleh? Boleh buat sekarang? Okey, saya bagi masa untuk awak buat. Susahlah cikgu saya nak buat ni. Matematik paling senang tu. Tolak aje. Apa yang susahnya? Saya tolak kepala awak kan. Susah. Tak ada benda yang hidup ni senang. Okey. Apa yang awak nak, awak kena berusaha. Tapi ini senang kacang aja. Pejam mata pun boleh buat. Kan? Okey, dah siap. Okey, jangan hantar lagi. Ada lagi awak kena buat ni. Okey, jangan hantar lagi. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini kadar nadi latihan. Kadar nadi latihan. Dalam buku teks awak, muka surat 106. Okey, kadar nadi latihan. Cara kira kadar nadi latihan ni, KNL untuk singkatan bagi kadar nadi latihan ialah kadar nadi KNL. Okey, ada formula dia. Apa dulu? Okey. Kadar nadi latihan ialah denyutan nadi untuk memulakan latihan. Apabila awak dah warm up, okey, awak warm up sampailah kadar nadi awak tu 178, baru awak boleh mulakan latihan. Okey? Okey, kemudian kita ada formula dia. Okey, ini adalah formula formula ni tak samalah. Cikgu tertinggal ni, ada tertinggal ni. Okey, jangan guna formula tu. Buang. Okey, buang formula. Sorry, salah typing error. Okey, cara kira kadar nadi latihan ialah, saya kena tulislah pula, dah salah kat situ. Kejap Kejap. Saya kertas kejap. Kertas tak banyak. Ada. Saya dah buat tapi dengan pen tak nampak. So saya kena buat dengan marker kenalah buatnya. Okey. Okey, kenapa cikgu lipat kertas? Tak ada besar sangat, ruang ni kecil je. Okey, saya kena tulis ni. Tulis ke? Okey. Kadar nadi latihan KNL sama dengan formula dia ya. Formula. Okey. Awak tulis KNM tu apa? Kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat darab dengan intensiti latihan tambah dengan kadar nadi rehat. Wow, belajar matematik hari ni. Okey, nampak tak? Terbalik memang kat awak terbalik lah jadinya. Okey, kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat. Darab dengan intensiti latihan. Intensiti latihan ni terpulang. Dia kadang-kadang dalam soalan dia nak 60%, kadang-kadang dia nak 70%, kadang-kadang nak 85%. Lepas tu tambah dengan kadar nadi rehat. Okey, jadi awak akan dapat kadar nadi maksimum. Kadar nadi latihan. Sorry, salah pula, ajaran sesat. Okey. Jadi, cuba kira. Boleh? Salin tau. Yang ni salin semula. Nampak tak? Saya nak edit
PowerPoint tu tak boleh dah sebab dia dah tengah live kan. Okey, jadi sebab sebenarnya saya tak pandai, bukan tengah live sebab tak erti dah nak buat. Tak erti nak buat godek dah. Okey, jadi awak kena buat macam ni. Awak ambil dalam buku awak tulis KNL. Kadar nadi latihan sama dengan, ni formula tak? Oh, lupa nak tulis. Formula. Okey, awak tulis formula kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat darab dengan intensiti latihan tambah dengan kadar nadi rehat. Okey, boleh? Contoh lagi. Okey, awak tengok buku teks awak tu muka surat 107 kalau ada. Okey. Kadar nadi latihan yang kira kadar nadi latihan anda sekiranya intensiti latihan adalah 70%. Okey, dalam buku teks ni muka surat 107. Okey, kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Dengar dan record apa yang penting yang macam cikgu nak soalan ni. Okey. Okey, dalam buku teks ni dia nak kadar nadi latihan sama dengan 207. Kat mana 207 tu dapat tu? Formula kita tadi apa? Kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat. Okey. Kadar nadi rehat awak berapa? Tulis. Okey, jadi KNL buat kurungan 207 tolak dengan berapa? Kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat. Nampak tak? Cikgu cakap awak tak nampak lah. Sebab cikgu tak salin. Macam mana cikgu nak buat? Sebab kalau cikgu buat macam ni terbalik, nanti awak tak faham juga. Okey, kita tinggal dulu, kita dapatkan dulu. Lepas ni masa aktiviti nanti kita buat. Okey. Macam mana saya boleh salah tarik mah? Aduh. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Ni aktiviti yang kena buat. Okey. Yang sini. Ni baru betul. Okey, dalam buku awak. Okey, dalam buku tak kira lah buku ke kertas A4 ke. Okey, kira kadar nadi rehat anda selama 1 minit selepas bangun daripada tidur yang lena. Okey, yang ni kita ubah sikit. Bukannya daripada tidur yang lena, tapi awak kena rest dulu 10 minit, awak kena rehat dulu 10 minit. Set masa awak. Ada mana telefon saya? Okey, awak set dulu masa 10 minit. Okey. Set masa mana. Okey, awak set masa 10 minit dari sekarang. Okey, awak set masa 10 minit. Okey, sambil awak set masa tu, awak salin dulu nota-nota slide yang cikgu bagi tu. Saya cuma awak jangan salin yang salah tu, yang formula salah tu, kadar nadi maksimum. Yang tu jangan salin. Salin maksud dia sahaja. Okey, yang formula tu awak jangan salin sebab cikgu salah, type salah. Okey. Jelas tak? Jelas tak? Okey, tak faham? Tanya tau, PM cikgu tanya. Ataupun tanya je dalam Telegram tu, tak ada masalah. Kenapa nak pernah malu? Tak perlu malu. Okey, dah sampai 10 minit. Okey, awak ambil kadar nadi awak. Awak set semula 1 minit. Awak set semula kat sini 1 minit. Okey, awak ambil semula kadar nadi awak berapa? Kita akan dapat kadar nadi rehat. Tapi ni tak berapa tepat kadar nadi rehat ni sebab dia bukan awak bangun daripada tidur yang nyenyak. Okey. Ambil. Okey, jadi tulis kat situ. Tulis dekat kadar nadi rehat awak berapa. Okey. Ayah. Okey. Kemudian yang kedua ialah ni
kira kadar nadi maksimum pula. Tadi cikgu dah macam bagi hint kan, betul tak? Okey, kadar nadi maksimum awak senang. Awak tolak je. 220 tu tolak dengan umur awak 13. Dapatlah berapa? Berapa 220 tolak 13. Tulis kat situ. KNM sama dengan berapa? Okey, kemudian barulah kita kat sini pula betul pula formula. Macam manalah. Macam manalah, saya minta maaf ya. Jangan ikut tu. Salah yang di slide kadar nadi maksimum, formula dia salah. Kat sini formula dia betul. Kejap saya rujuk semula. Salah pula saya, ajar sesat. Okey, tolak dengan kadar nadi. Ini betul. Okey, betul. Okey, jadi kadar nadi maksimum. Awak tulis kadar nadi maksimum awak tadi berapa? Yang nombor 2 tu awak tulis berapa? Okey. Kemudian tolak dengan kadar nadi rehat yang nombor 1 tu. Kadar nadi rehat awak nombor 1, yang nombor 1 berapa? Awak tulis kat situ. Darab dengan 70%. Ini contoh intensiti latihan ni contoh. 70% tu ialah intensiti latihan. Okey. Darab dengan 70%. Tambah dengan kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat awak tadi berapa? Okey, tulis semula kat situ. Berapa? Bukan yang hasil tolak. Okey, jadi awak akan dapat. Kalau dalam matematik, awak kena selesaikan yang darab dulu kan? Betul tak? Jadi selesaikan yang darab tu dulu. Okey, jadi itu adalah aktiviti untuk hari ini. Maka selesailah sudah kelas kita, tamatlah sudah kelas kita hari ini. Okey. Terima kasih atas kerjasama awak semua. Okey, tak habis lagi. Tapi slide dah habis, tapi waktu saya untuk menerangkan kepada awak tu belum habis lagi. Okey. Jadi yang tak faham, PM saya ataupun Telegram je dalam grup kita. Ada masalah. Yang kedua, okey, nota awak boleh salin je dalam slide-slide tu. Faham tak? Cuma awak jangan salin yang formula untuk kadar nadi maksimum. Slide kadar nadi maksimum tu awak salin maksud saja. Formula dia salah. Formula yang betul ialah daripada aktiviti tadi. Itu adalah formula yang betul. Okey, dah siap semua. Yang awak perlu hantar kat saya ialah aktiviti tu. Ambil gambar, hantar kepada saya. Okey, tulis nama, mesti nama tingkatan, mesti. Sebab cikgu ada 3 kelas. Macam mana cikgu nak kenal korang? Dalam muka hari tu Google Meet pun macam je lain yang tak apa-apa kan. Jadi saya nak awak tulis nama dan tingkatan awak. Senang untuk cikgu record dan cikgu akan hantar. Okey, setiap aktiviti awak cikgu kena record. Setiap apa yang cikgu buat cikgu kena record supaya sekolah ni tahu dengan cikgu ni buat untuk awak. Takutlah nanti kan ada pula cakap cikgu tak buat kan. Okey, ada apa-apa soalan tanya, respon, sila respon, jangan diam, buka lepas tu tidur kerah. Penatlah cikgu bebel. Bukan mak awak je bebel, cikgu pun bebel. Kenapa? Awak ni malam tidur lambat. Lepas tu bangun ngantuk. Subuh entah ke mana. Nak kena kejut. Kesian mak, kesian ayah nak kena kejut awak saat subuh. Okey? Jadi apa-apa PM ataupun WhatsApp. Okey? WhatsApp pula. Apa nama? Telegram. Sebab kita ada grup Telegram. Jadi ada apa-apa PM ataupun Telegram je dalam grup kita. Okey. Sebelum kita sudahi kelas kita ni, kita baca dulu surah Al-As bagi memberkati ilmu yang kita dapat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih atas kerjasama awak semua. Jadi buat aktiviti saya, ambil gambar kemudian hantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga SOP, jangan keluar rumah
pergi jalan taman mana, pakai mask, sentiasa basuh tangan, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan rumah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.